Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في هذا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sidang penonton yang budiman untuk kita mengaji kitab 66 hadis Fadilat Ramadan. Kita sudah masuk ke muka surat yang ke-78. Terus sahaja kita lihat fadilat bersedekah dalam bulan Ramadan. Bersedekah itu istilah lain infak, menginfakkan. Naam. Istilah yang lain disebut tabarru', bertabarru'. Itu juga namanya sedekah. Kalau di negara Arab disebut sabil. Sabil, bila sabil ni maksudnya percuma dan termasuk dalam sedekah juga. Sedekah adalah antara amalan kebaikan yang utama. Banyak amalan-amalan utama yang lain termasuklah sedekah. Orang yang hampir meninggal dunia, jika diberi kesempatan untuk hidup lagi, pasti mereka akan memilih untuk bersedekah kerana ganjaran dan manfaatnya yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Dia tak nak solat, dia tak nak umrah ke haji ke, tetapi dia nak bersedekah. Kenapa? Fadilatnya sangat besar. Ingat lagi dalam siri-siri yang dulu, untuk mudah kita ingat 5 orang yang bersedekah, Allah akan bagikan 5 kelebihan ini. Banyak lagi tapi senang diingat. 1, mudah ketika sakaratul maut. 2, lampu paling terang dalam kubur adalah amalan sedekah. 3, kalau orang yang bersedekah, selalu bersedekah, rajin bersedekah, itu tanda amalan baik yang lain itu diterima oleh Allah. Yang keempat, pintu paling besar dalam syurga itu namanya as-sakhawah. Kalau puasa itu namanya pintu ar-rayyan. Kalau sedekah itu as-sakhawah. Nah, yang terakhir sekali, mudah dihisapkan nanti hartanya. Sebab kan harta itu akan dihisap di hari kiamat, akan mudah dihisap kalau dia bersedekah. Banyak lagi. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu. Allah yang berikan kekayaan, lebih harta, sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya, sebelum meninggal dunia. Gunakan kesempatan lebih hartanya itu untuk bersedekah. Kalau tidak, maka dia pada saat itu, pada saat nak meninggal tu, akan merayu dengannya. Dulu dia tak bersedekah, duitnya banyak, hartanya melimpah ruah. Bila datang saat nak kematian, barulah dia akan sebut sebegini, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi. Ya Allah, injakkan sikit lagi lah sebelum saya nak meninggal betul-betul sekarang ni, supaya aku dapat bersedekah. Tidak disebut supaya aku bersolat, supaya aku mengerjakan haji, umrah, tidak. Tapi bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang yang soleh. Mudah-mudahan dengan bersedekah tadi itu dapat saya jadi orang yang soleh. Nah,
Jadi surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Ini Allah sudah bagi kita satu peringatan bahawa besarnya ganjaran sedekah itu satu. Yang kedua, janganlah ditangguh-tangguh sampai nanti kita hampir ajal ataupun ketika sakaratul maut menginginkan, ya Allah, kalau ijak satu hari pun tak apa, 1 jam sikit lagi tak apa, supaya saya dapat bersedekah. Jadi sebelum saat itu tiba, hadirin, sebelum ketika itu nanti pasti akan kita lalui, maka beringatlah sekarang, kematian orang lain itu adalah suatu iktibaran untuk kita yang masih hidup, sebab kita akan lalui perkara yang sama nanti. Antara fadilat-fadilat sedekah secara umum, sama ada dalam bulan Ramadan ataupun tidak, sebabkan hadis kita cerita ni hadis fadilat Ramadan. Nah, untuk itu kita cerita umum tentang fadilat sedekah itu. Nah, kenapa? Bila umum itu termasuk juga fadilatnya dalam bulan Ramadan. Nah, Allah Ta'ala berfirman, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير. Dan perbandingan orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah. Kena ingat, kalau bersedekah itu tapi untuk pujian orang, tak termasuk di dalam keredaan Allah itu, ya. Mesti ikhlas dahulu, barulah niat-niat yang lain. Dan kerana meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul dari jiwa mereka. Apa perumpamaannya itu? Orang yang bersedekah untuk keredaan Allah dan kerana ikhlas adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi. Kebun ni kan ada pokok-pokok kayu kan, di tempat yang tinggi, yang ditimpa hujan yang lebat. Allahu Akbar. Itulah dia kebun, ada pokok-pokok, bila ada hujan, memang itulah yang sepatutnya, dan yang itu yang dimahukan oleh kebun-kebun ini, supaya kena airnya dan cukup dari segi pembesaran ataupun pertumbuhan pokok-pokok ataupun tanaman-tanaman tadi. Lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Allah. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan ronyai-ronyai pun cukup menyiraminya. Masya Allah. Allah, maksudnya ganjaran pahala tu. Kalau diibaratkan kebun seperti hujan yang mencurah-curah. Oleh kerana berada di tempat yang tinggi, kalau tak hujan yang mencurah-curah pun, hujan juga renyai. Itu pun cukup untuk menyirami tanaman dan menyegarkan tumbuh-tumbuhan. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 265. Itu nak tunjuknya orang yang bersedekah tu ganjaran yang sangat besar, seperti kebun. Dahlah kebun. Maksudnya bila disebut kebun ni kan jannah ni kan kebun. Bila sebut kebun, mesti ada pokok-pokok, tanaman-tanaman. Sebut kebun tu pun kita dah senang hati. Satu. Yang kedua, berada di tempat tinggi pula tu, kita tak risau dah, sebab di tempat yang tinggi tu kan cuacanya sejuk. Maka kebun-kebun ini kalau kering kontang kerana cuaca yang panas kan cepat mati. Ini jangan risau. 2, 3, hujan pula lebat turun. Kalau tak lebat pun, renyai-renyai pasti akan dapat kawasan airnya itu. Kawasan itu akan jadi kawasan diturunkan hujan. Sebab kebun tu di kawasan yang tinggi, bermakna orang yang bersedekah tidak akan rugi. Nah, mereka akan diberikan oleh Allah kurniaan yang mencurah-curah. Kalau tidak pun pasti akan ada, walaupun sedikit. Nah, baik, mari kita lihat orang yang bersedekah ini kebaikan yang berganda-ganda. Allah Ta'ala berfirman,
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan golongan yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, termasuklah dalam peperangan, termasuklah dalam pembangunan madrasah ataupun pondok, pesantren, termasuk juga apapun kebaikan. Itu namanya di jalan Allah. Adalah seperti satu biji benih yang menumbuhkan 7 batang tangkai. Satu biji benih, satu seed menumbuhkan 7 tangkai. 7. Dan di setiap satu batang tangkai itu terdapatnya 100 biji benih. Masya Allah. Ni tadi tu 7 kan? Daripada 7 ni menimbulkan 100 lagi tangkai yang nantinya ada dalam tu biji benih. Allahu Akbar. Maksudnya satu akan dapat 700. Masya Allah. Kan satu ni dia menumbuhkan 7 dia tangkai kan? Kemudian satu tangkai ni ada 100 lagi. Kan jadi 700. Masya Allah. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha memberi keluasan lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Masya Allah. Itu kelebihan orang yang bersedekah. RM1 kita bagi seumpama RM700. Itu di luar Ramadan. Dalam Ramadan besar lagi pahalanya. Itu kalau dibuat di Petaling Jaya. Kalau dibuat di Makkah, darab lagi 100,000. Masya Allah hadirin. Sebab satu solat itu seumpama 100,000 solat. Ulama kata diqiaskan juga dengan apapun amalan kebaikan yang lain. Kalau kita bagi sedekah tapi di situ payah nak, tak ada tabung kita. Orang-orang yang memerlukanlah di tepi jalan ataupun tengah nak balik ke hotel tu, mungkin ada orang yang macam nak kita tengok appearance pun kita perlu bantu dia. RM1 tu sama dengan RM700 darab 100,000. Allah. Itu ganjarannya ya. Cuma diingat satu perkara lah, pernah juga orang tanya saya dulu, Ustaz, satu solat di Al-Masjidil Haram kan menyamai 100,000 solat tempat lain. Saya katakan betul. Lagu mana Ustaz yang kata qada yang dulu-dulu tu termasuk juga ke? Masya Allah. Tak termasuk. Qada tetap diqadakan. Itu dari segi ganjaran sahaja. Tapi qada tak terlepas, mesti diqadakan juga ya. Solat-solat tu. Mari kita lihat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu sadaqah." Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah, wa ya'khudhuha biyaminih, dan mengambilnya dengan kekuasaannya. Kita belajar ilmu tauhid, jangan diterjemah dengan tangannya, tangan kanannya. Nanti akan tertasawur, tergambar, oh Allah ada tangannya, tangan kanan lah gitu. Kita tidak gitu ya. Sebab orang Melayu kita ini tak tahu yang namanya hakikat, yang namanya majaz tu tak tahu sangat. Tambah lagi orang-orang yang awam ini. Kalau disebut tangan Allah, nanti dia kata tangan, oh Allah ada tangannya. Walhal bila kita sebut tangan tu maksudnya kekuasaan. Boleh ya, sebab itu di dalam sifat 20 selalu kita diajar guru kita. Apa hikmah sifat ma'ani? Hikmahnya ialah supaya kita mentanzihkan Allah daripada seperti makhluk. Contohnya, bila kita belajar sifat sama. Apa maksud sifat sama? Suatu sifat yang wujudi, yang qadim, yang berdiri pada zat, yang dengan sifat itu Allah mendengar. Bermaksud Allah mendengar, itu thamaratus sifat, itu masdari. Dengan sifat. Apa nama sifat? Sifatnya sama. Itu. Taklah kita katakan Allah mendengar dengan telinga, tapi telinga Allah tak seperti telinga makhluk. Tak, tidak ada orang
ulama ahlu sunnah wal jamaah mengajar begitu. Tolong hadirin dipasakkan betul-betul. Itulah sebabnya kenapa Pak Dai Makkah terjemah tak seperti orang lain terjemah sifat ma'ani itu. Kalau kita biasa mengaji sifat 20, bila sampai pada sifat sama diterjemah mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Beliau tak. Beliau nak bezakan ismi ataupun nafsi dengan masdari, dengan ta'alluq. Apa dia? Pendengar tak sama dengan mendengar. Perlihat tak sama dengan melihat. Berkata tak sama dengan berkata-kata. Walaupun nampak pelik sikit, tapi kata guru kami itulah dia terjemahan yang paling accurate, yang paling tepat sekali. Alhamdulillah, guru kami yang mulia Al-Alim Al-Allamah Syekh Ahmad Ridauddin, beliau bagi tahu kawan beliau bawa terjemahan pendengar perlihat tadi ni berkata ke Aceh, lalu disyarahkan macam saya syarahkan tadi tu. Maka ulama-ulama Aceh mengatakan inilah dia terjemahan paling tepat. Pun begitu kalau kita mengaji sekarang ni kan, hatta Faridah pun terjemah dengan mendengar. Ad-Durrul Thamin juga mendengar tak apa, tapi muradnya apa dia? Murad dia bila disebut sama sifat. Sama sifatnya perlihat, perbuatannya melihat. Maaflah ini bukan kuliah sifat 20 ni. Kalau kuliah sifat 20 boleh kita syarahkan panjang ya. Baik. Sebab itulah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita katakan begini ya. Itu tujuan kita belajar sifat ma'ani dalam ilmu pengajian sifat 20. Kenapa? Allah kan ada sifat-sifat. Allah mendengar dengan sifat, Allah melihat dengan sifat, Allah berkata-kata dengan sifat. Allah mendengar dengan sifat. Apa nama sifat tu? Sama, terjemah pendengar. Supaya jangan kita kata Allah mendengar dengan telinga. Walaupun nanti kita nafikan telinga Allah tidak seperti telinga manusia. Telinga tu adalah pada Allah tapi tak seperti manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dia tidak tahu maknanya itu, dia sesat. Begitu. Kalau dia tahu dan dia isbatkan telinga yang macam jirim itu betul macam kita ni juga, tapi taklah sebesar macam kita, tapi dia ada jirim, itu bahaya akidah dia. Sama juga Allah melihat dengan sifat. Apa nama sifatnya? Basar, terjemah perlihat. Supaya jangan kita katakan Allah melihat dengan mata, walaupun dinafikan nanti mata Allah tidak seperti mata manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlepas diri daripada pengajian sebegini. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu kata ulama-ulama tauhid, siapa yang tidak menguasai akidah dan tauhid, haram dia mengajar akidah dan tauhid. Benda ini sangat sensitif sekali. Mari kita lihat hadirin terus. Fa yurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrahu. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang daripada kamu sebagaimana kamu membiakkan seekor anak kuda. Kan anak kuda tu, anak dijaga elok-elok membesar, kahwin, ada anak lagi. Gitu ya. Hatta innal luqmata la tasiru mithla Uhudin. Sehingga sedekah yang hanya sebiji boleh berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Baik. Naam. Di sini yang paling tepat kalau kita nak ubah sedikit, innal luqmata. Luqmah ni asalnya kalau kita makan nasi kan kita ambil dengan satu ni. Ni namanya luqmah. Luqmah ni. Kalau kita bersedekah dengan makanan sebesar ini saja, barangkali pahalanya itu sebesar gunung Uhud. Tuan-tuan tahu kenapa disebut gunung Uhud? Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmizi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Kenapa disebut gunung Uhud? Banyak gunung-gunung di sekitar Madinah itu, tetapi gunung yang paling besar itulah dia gunung Uhud. Sebab itu Uhud itu maksudnya satu-satunya. Ialah satu-satunya gunung yang paling besar, tu maksudnya. Sebab itu disebut Uhud. Besar kan? Yang tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah naik panjat tu bukan gunung Uhud tu namanya Jabal Rummah. Jabal, bukit
Rummah, pemanah-pemanah. Dulu dalam perang Uhud, Nabi tempatkan 40 orang pasukan pemanah di atas itu yang memang sharp kalau memanah. Ya, jadi mereka ditugaskan di situ supaya tentera kufar tidak boleh melalui belakang gunung tu untuk menyerang orang Islam, sebab mereka akan bersiap dengan panahan masing-masing. 40 orang ini tadi dipanggil rummah. Rummah maksudnya pemanah-pemanah. Oleh kerana itu gunung tadi tu, bukit tadi tu maaf ya, dikenal dengan bukit pemanah-pemanah. Sebab tu dalam bahasa Arab dipanggil Jabal Rummah. Itu. Baik. Yang dikatakan Bukit Uhud, kalau tuan-tuan, puan-puan berdiri di bukit tadi tu, ada satu gunung yang besar di depannya. Nampak? Itulah dia Bukit Uhud. Masya Allah. Dan Bukit Uhud ini pernah Nabi sebutkan, Uhudun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Uhudun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Bukit Uhud ini kami mencintainya dan dia mencintai kami. Nak tunjuknya hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau cinta dengan orang tu biasa, sebab memang kita ada feeling, ada perasaan. Ini jamadat Bukit Uhud itu. Gunung Uhud tu mana ada nyawa, mana ada perasaan, tapi cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya dengar sendiri daripada ceramah guru kita Syekh Al-Habib Habib Yusuf Bakhur. Habib Yusuf Bakhur Al-Hasani, beliau katakan Bukit Uhud ini, Gunung Uhud tu, kalau kita zoom daripada atas, kita akan lihat seolah-olah ada macam lekukan di Bukit Uhud itu, Mim, Ha, Mim, Dal. Muhammad. Masya Allah. Saya pernah tengok dan memang betul. Maksudnya tengok dalam internet, memang betul. Bila di zoom, dia seolah-olah ada lekukan berbentuk Mim, Ha, Mim, Dal. Dalam ceramah yang beliau sampaikan, yang saya ingat, beliau katakan ini tandanya Bukit Uhud mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada lekukan ataupun lekukan di gunung itu yang membentuk mim. Dia bersambung Mim, Ha, Mim, Dal. Nanti tuan-tuan ada kesempatan lepas pengajian kita ni, tengok-tengok nanti insya-Allah. Baik. Mari kita sambung hadis yang keseterusnya daripada Sayyidina Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu berkata, ja'a rajulun binaqatin mahdhumah. Seorang lelaki telah menginfakkan baik, terjemahannya yang lebih tepat, seorang lelaki datang membawa seekor unta yang dicucuk hidungnya tadi tu. Lalu kata beliau, faqala hadhihi fi sabilillah. Ini adalah untuk jalan Allah. Itu terjemahan yang paling tepat ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka biha yaumal qiyamah 700 naqatin kulluha mahdhumah. Allah, bagi kamu dengannya pada hari kiamat nanti 700 ekor unta yang telah diikat tali pada hidungnya. Maksudnya memang milik kita, dia tak lari dah pasal dia diikat tang ni kan. Itu maksudnya. Ya Allah hadirin, hadis ini riwayat Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dalam As-Sunanul Kubra, Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban. Ada seorang lelaki bawa unta yang diikat hidung dia, bermakna memang milik dia, dan unta ini unta yang baik. Nabi katakan, dengan kamu menginfakkan satu unta ni, nanti di hari kiamat kamu nanti akan diberikan 700 ekor unta serupa tadi juga, dan hidungnya bertali juga. Kita kiaskan hadirin, Masya Allah, kalau orang itu bersedekah sekarang, contohnya bersedekah kambing seekor, nanti di hari akhirat dia akan dapat berapa? 700 ekor. Allahu Akbar.
Itu untuk seekor. Kalau dia bagi 70 ekor, tuan-tuan darablah sendiri berapa? Allah. Begitulah. Maksud, apapun yang kita sedekahkan, nanti akan dapat pahalanya digandakan sehingga ke 700 kali ganda. Masya Allah. Tabarakallah. Contohnya ada seorang mungkinnya lembu untuk aqiqah baik, untuk sembelihan baik, untuk korban terutamanya. Dia pergi ke kampung, saya nak sedekahkan 10 ekor lembu. Baik. Dengan dia menyedekahkan 7 ekor lembu tadi tu, setiap tu akan dapat 700. Jadi 700 darab dengan 7 ekor berapa? Di hari akhirat nanti dia akan dapat. Tidak rugi hadirin, Masya Allah. Gunalah kesempatan, lebih harta dan sedikit duit yang lebih daripada keperluan untuk kita sedekahkan, terutama sekali di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Mari kita lihat hadis yang terakhir untuk sesi yang pertama ini, menghapuskan dosa, daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, orang yang diamanahkan oleh Nabi menjadi naqib, macam ketua lah. Ada 12 orang naqib yang Nabi hantarkan untuk penduduk Madinah pada awalnya, mengajar penduduk di Madinah. Ketuanya siapa? Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Masya Allah, tabarakallah. Hebat, orangnya sangat hebat. Nah, nanti tuan-tuan rujuklah apa kepribadian beliau sampai Nabi panggil dan jadikan beliau sebagai ketua naqib yang mengajar agama di bumi Madinah. Tengok Madinah sekarang ini. Itu hasil usaha beliau dan rakan-rakan yang lain. Beliaulah orang yang mula-mula dihantarkan oleh Nabi. Bermakna ilmu-ilmu di Madinah itu semuanya kembali kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Betapa pahalanya tu, ya Allah. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Hadis yang lain, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang lain kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala yang seperti pahala orang itu, tidak dikurangi sedikit pun. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa wajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang menunjukkan atau siapa yang buat benda yang baru tapi baik, lalu orang itu ikut yang baik tadi tu, maka dia akan dapat pahala orang yang buatnya tadi tu. Pahala apa yang mereka buat dapat pada orang yang mengajar mula-mula tadi tu, tidak dikurangi sedikit. Allah. Naam. Menyebutkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah, hadisnya panjang tapi kita ambil yang hujungnya sahaja. Sedekah menghapuskan kesalahan seperti mana air memadamkan api. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah rahimahumallahu rahmatan wasi'ah. Api kalau kita siram dengan air, simur dengan air, akan padam kan? Naam, begitulah. Dosa akan terpadam kalau kita bersedekah. Apapun caranya. Sedekah duit jadi, sedekah makanan jadi, minuman jadi. Nah, tapi jangan senyum kan sedekah ustaz, ya betul. Tapi itu sedekah dalam bab senyum. Nah, jangan sedekah senyum. Bersenyum itu bagus sedekah, tapi dalam bab sedekah kalau memerlukan duit dan sebagainya, kita bagi apa yang kita ada, insya-Allah. Kita akan sambung sebentar lagi dengan izin Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sambung muka surat 82. Sedekah menutup 70 pintu keburukan. Bukan sikit-sikit, 70. Daripada Sayyidina Rafi' ibn Khadij radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban min as-su'. Sedekah menutup 70 pintu keburukan. Keburukan yang utama, baru nak datang ditutup. Ni yang kedua tutup, tiga tutup, 70 dah ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir. Banyak lagi fadilat atau kelebihan sedekah secara umum. Kita tak bicarakan sebab buku ini memang khas untuk fadilat di bulan Ramadan. Fadilat sedekah secara khusus pada bulan Ramadan termasuklah. Maksudnya fadilat-fadilat sedekah yang umum itu semuanya juga masuk di bulan Ramadan kalau kita lakukan. Tapi ini khusus di bulan Ramadan, apa dia fadilat sedekah tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan pada bulan Ramadan. Mesti ada rahsianya tu. Dan kenapa bulan Ramadan? Tu kita nak sebut ni. Seperti yang disebutkan hadis sebentar tadi tu, maksudnya kita dah baca pada hari, kalau tak silap saya, hari Jumaat lepas. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sedikit kita nak sebut, beliau ketika Nabi wafat, beliau masih dalam remaja begitu. Tak puas nak mencari ilmu. Lalu beliau mencari ilmu dengan kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang besar-besar, antaranya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ada yang mengatakan Sayyidina Zaid bin Thabit. Ketika beliau ke rumah gurunya, bertutup pintu, tak berani beliau nak ketuk. Lalu beliau menunggu gurunya di luar rumah. Orang Arab kan, kalau angin tu membawa pasir, sehingga pasir tu di muka. Bila gurunya keluar, agak lama menunggu di luar tu. Macam hampir tak cam sebab banyak sangat pasir. Bila digoncang tengok, ya ibna ammi Rasulillah, ya Allah, sepupu Nabi ni, kenapa kamu buat macam ni? Tak berani tok guru nak ketuk pintu, takut mengganggu. Tu adab yang sangat tinggi sekali. Ketika gurunya nak pergi ke satu tempat, beliau persilakan gurunya naik di atas kenderaan. Apakah unta, apakah kuda, tidak disebutkan. Dan beliau berjalan di belakang unta itu, kalaulah unta ya, beliau berjalan di belakang unta. Gurunya di atas. Masya'nuka ya bena Amir Rasulillah. Kenapa kamu buat macam ni, kata gurunya. Dikatakan gurunya itu Sayyidina Zaid bin Thabit. Lalu kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hakadha ulimna an nahtarima bi syuyukhina. Demikianlah kami diajar untuk menghormati guru-guru kami. Jalan sampai di satu tempat, gurunya turun, ditariknya tangan Ibnu Abbas, dicium. Guru mencium tangan anak murid. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas jadi tak sedap. Kenapa Tok Guru buat macam ni? Tok Gurunya menjawab, hakadha ulimna an nahtarima bi ahli baiti rasulina sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kami diajar oleh guru-guru kami untuk menghormati ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin, kita sangat kasih dan sayang ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah daripada keturunan Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anhuma, ataupun susur galur daripada Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Demikian juga isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya ahlul bait. Sudah kita sebutkan dahulu, Allah menyuruh untuk kita menghormati ahlul bait ini. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Wahai Muhammad, bagi tahu, bukanlah aku mohon daripada kamu suatu ganjaran, imbalan, tetapi cukup kalau kamu kasih kepada al-mawaddata bil qurba, fil qurba. Hendaklah kamu mencintai ahli keluarga Nabi yang dekat itu, ahlul bait.
Secara khusus Nabi menyebutkan ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih. Hendaklah kamu mencintai Allah di atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku sebagai tanda mencintai Allah. Wa ahibbu ala baiti li hubbi. Hendaklah kamu cinta akan ahli keluargaku sebagai cinta kepadaku. Itu Nabi sebut. Dan Nabi minta kita mencintai ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang syekh yang sangat alim yang menghafaz Sahih Bukhari, farisul kalimah, seorang yang berbicara sangat sedap dan perbicaraan yang sangat sedap dan enak didengar, iaitu Syekh Dr. Profesor Omar Hashim hafizahullah wa ra'ah. Syekh Dr. Omar Hashim mantan Rektor Universiti Al-Azhar, masih hidup alhamdulillah ala qaidil hayah, hayyun wa yurzaq. Sudah berumur, beliau itu sangat dihormati oleh warga Universiti Al-Azhar, termasuk di kalangan ulama-ulamanya yang besar. Ketika beliau memberi tausiah di Masjid Sayyidina Al-Husain di Qahirah, beliau menyebutkan tentang kelebihan Ahlul Bait ini, lalu melantunkan syair, qala li qailun ra'aituka tahwa ala taha wa da'iman tartajihim kana haqqan 'alaika an taqdiya al-umrah madihan fihim wa fi man yalihim qultu madha aqul wal kaunu turran yastabiddu al-'ata'a min aydihim ayyu ma'na lil madhi minni wa qad jaa'a al-kitabul 'azizu bil madhi fihim ana la astati'u amdahu qauman kana Jibrilu khadiman li abihim. Ana, kata beliau, la astati'u amdahu qauman, tak mampu saya nak memuji dengan sewajarnya kepada kaum ini, iaitu Ahlul Bait. Kenapa? Kana Jibrilu khadiman li abihim. Malaikat Jibril menjadi khadam kepada ayah mereka. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, muliakanlah Ahlul Bait. Kita dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan juga nanti oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, itulah dia Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Hadirin, ini sudah kita bicarakan hari Jumaat yang lepas, jadi saya lalukan saja ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan baginda lebih dermawan pada bulan Ramadan ketika Jibril berjumpa dengannya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarrisuhu al-Quran. Dia itu malaikat Jibril berjumpa dengan baginda pada setiap malam bulan Ramadan, lalu dia iaitu Jibril bertadarus Al-Quran dengan baginda. Sudah kita syarahkan ya. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dengan kebaikan lebih daripada angin yang berhembus. Punyalah laju angin berhembus, tapi Nabi lebih laju lagi. Ini kiasan, kinayah kepada Nabi berbuat amal kebaikan termasuk sedekah di bulan Ramadan sangat luar biasa. Hadis sudah kita sebutkan dulu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ia juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Al-Tabari, Imam Abu Ya'la, Imam Abad ibn Humaid dan Imam Al-Baghawi. Lebih banyak bersedekah pada bulan Ramadan bermaksud mencontohi akhlak sekaligus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar pahalanya. Hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah terkenal dengan kedermawanan baginda hatta di luar Ramadan. Kenapa? Memang begitulah sifat Nabi. Sehingga Sayyidina
Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asja'an nas wa ajwadan nas." Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam orang yang paling berani dan paling dermawan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beraninya Nabi, kata sahabat, dalam satu peperangan Nabi berdepan dengan musuh dan kami berada di belakang Nabi. Nabi kat depan. Itu menunjukkan beraninya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mari kita lihat seterusnya, sedekah paling afdal adalah pada bulan Ramadan. Kita kan tinggal beberapa hari lagi, kita berada di separuh yang kedua di bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-15, bermakna ada 14 ataupun 15 hari lagi untuk kita mengharungi hari-hari, detik-detik, masa, momen-momen yang sangat bertuah dan indah ini. Baik. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qila ya Rasulullah, ayyu sadaqati afdal?" Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal?" Sedekah tu afdal, tapi sedekah tu baik, yang afdalnya apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Beliau mengatakan ini hadis gharib. Sadaqah bin Musa bukanlah orang yang kuat hafalan menurut mereka. Ya, menurut ahli hadis, Sadaqah ibn Musa, salah seorang periwayat hadis ini, perawi hadis ini, bukan orang yang kuat hafalan dia. Bukanlah bermakna hadis ini tak boleh guna, tidak, hadirin, ini sebagai suatu amanah dalam menyampaikan hadis. Sebab itu ketika dikomen oleh Imam At-Tirmizi tentang beliau begini-begini dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, maka kita sebutkannya. Tetapi bukan bermakna hadis ini tak boleh dipakai, macam yang saya sebutkan dahulu tentang hadis dhaif dahulu. Naam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lihat tajuk baru pula hari ini, iaitu pada muka surat 85, Fadilat Sahur. Faedah sahur ialah ma yu'kalu fi waqti sahar. Sahur tu, ini kalau kita kembali pada kalimah bahasa Arab, dia lebih detail. Kalau sahur dengan fathah sa, sahur, ma yu'kal fi waqti sahar, dia ada beza tu. Sahur iaitu apa yang dimakan atau diminum ketika waktu sahur. Kalau bahasa Melayu tak ada beza. Sahur pun sahur juga, makanan sahur pun sahur juga. Kalau dalam bahasa Arab, kalau sahur, itu makanan. Dalam arti kata lain, sahur dengan saya ialah makanan yang dimakan ketika bersahur. Dalam bahasa Melayu tidak sangat bezanya, malah sama saja. Bahasa Arab tak. Kalau sebut sahur itu makanan. Adapun waktu kita makan tu namanya waktu sahar. Waktu tu sahar. Perbuatan makan tu namanya suhur. Dia ada beza. Baik, mari kita sambung dulu. Suhurun dengan dhammah baris hadapan sin, suhur. Kalau tadi sahur, makanan. Suhurun apa pula? Al-fi'lu wa huwa aklus sahur. Iaitu perbuatan, iaitu makan makanan yang ada ketika bersahur. Masya Allah. Dalam arti kata lain, sahur ialah perbuatan bersahur itu sendiri. Nah, Masya Allah, ya. Mari kita lihat 3 perkataan. 1, sahur. 2, suhur. 3, sahar.
Sahur panjang tu. Sahur itu makanan, minuman pun tak apa. Kalau suhur, itu makan tu, perbuatan makan. Kalau makan waktu pagi, kita kan panggil sarapan pagi. Orang putih panggil breakfast. Kalau Arab panggil futur. Makan juga. Tapi ketika makan waktu pagi dipanggil futur. Makan waktu tengah hari, makan juga. Tapi tak dipanggil futur, berubah. Tengok bahasa Arab sangat precise. Dipanggil ghada, ghadaun. Kalau makan waktu malam pula, makan juga. Dipanggil asya, asya. Jaga elok-elok tu, bukan isyak. Mari kita sembahyang isyak, Allah, mari kita sembahyang makan malam, tak kena. Sembahyang tu isyak, makan malam tu asya. Sebab tu Nabi sebut, idza dakhala al-asya wa dakhala al-isya fabda'u bil asya. Apabila telah dihidangkan makanan, makanan tu dah ada tu. Waktu nak makan malam tu dah disediakan makanan. Masuk pula waktu isyak. Nabi kata, fabda'u bil asya. Maka dahulukan asya, makan malam. Jadi kata ulama, hadis ini umum. Bukan semestinya begitu. Kenapa? Lihat. Kalau sudah dihidangkan, kita sangat lapar dan perlu makan dulu, tu Nabi kata makan dulu. Takut nanti waktu sembahyang tak khusyuk. Kan solat itu intinya khusyuk. Tapi kalau kita dah agak kenyang, mungkin kita datang daripada rumah kawan, dihidangkan minuman yang agak berat, balik kat rumah tengok zaujah kita dah sediakan makanan. Maaf dulu ya, abang nak solat dahulu. Tak mengapa, solat isyak dulu. Boleh ya? Hadis ini tidaklah mutlak sebegitu, tak. Bermakna dilihat keadaan. Bila dihidangkan makanan untuk malam, makan malam, isyak pun datang. Tengok keadaan kita. Lapar tak? Kalau lapar, makan dulu. Kalau tak lapar, okey, steady lagi, solat dahulu. Baik. Itulah tadi hadirin, makan makanan waktu pagi, futur, breakfast. Waktu tengah hari, ghada, makan tengah hari. Waktu malam, asya. Kalau waktu sahar, waktu tu namanya sahar. Waktu sahar ni waktu tengah malam. Waktu sahar namanya suhur. Makanannya sahur. Itu ya. Kalau dalam bahasa Melayu tak ada satu tu, makan sahur, makan sok, makan sahur, makanan pun sahur, waktu pun sahur. Tu dia tiga-tiga sekali. Sebab tu bahasa Arab ni sangat precise. Itu boleh sekali lagi ya. Makanan yang kita makan waktu sahur itu namanya sahur. Perbuatan makan dia, perbuatan makan semua tadi tu waktu sahur tu namanya suhur. Waktu makan itu namanya sahar. Dia tidak panjang, sahar gitu. Kan ada hadis menyebutkan kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Sahar. Berapa ramai orang yang berpuasa tak dapat apa-apa daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga. Berapa ramai orang yang bangun malam qiyamul lail itu ya, tak dapat apa-apa melainkan sahar. Sahar maksudnya berjaga malam. Baik, mari kita lihat keberkatan dalam sahur. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakatun. Bersahurlah kerana di dalam sahur ada keberkatan. Nabi sebut sahur ke suhur? Nabi sebut suhur. Maksudnya ketika makan tu tak kira makanan apa. Hatta jur'atu ma'in, kalau tak ada pun, dan dengan seteguk ayak pun tak apa. Kan bukan makanan tu kan. Pun yang penting waktu sahurnya itu sangat perbuatan makan ataupun minumnya itu sangat barakah. Itu yang Nabi sebut. Nabi tak sebut sahur makanan. Memang jugalah bila sebut makanan tu berkat jugalah makanannya tu. Tapi waktunya waktu kita makan tu.
ketika perbuatan sahur tu. Sahurlah hadirin, kalau tak kuat awal pun tak apa, ambil keberkatannya tu ya. Waktu pukul 12 lebih tu pun dah boleh dah, sebab dah mula tengah malam. Tapi waktu afdal sahur bila? Waktu afdal, kalau sebutan yang paling tepat ya, waktu afdal suhur, cuma kita tak sebutlah begitu sebab uruf di Malaysia tak pakai begitu. Kalau ikut bahasa Arabnya, waktu afdal untuk suhur, supaya nanti dapat makan sahur. Makan makanan tu namanya sahur. Tak mengapa hadirin, ini sekadar untuk kita tahu secara detail. Ada pun sebutan dalam bahasa Melayu kita, dengan sahur itulah dia waktu sak, itulah dia makan sahur, itulah dia perbuatan sahur. Boleh, tak mengapa. Hadis yang ke-56, alhamdulillahirabbil alamin. Hadis kita ni kan 66. Kesemuanya yang bermakna ada 10 lagi, insya-Allah kita boleh khatam dengan izin Allah, insya-Allah. Daripada Sayyidina Salmanul Farisi. Salman orang Farisi, orang Farsi, sebab beliau berasal daripada daerah Farsi, Iraq dengan Iran. Radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-barakatu fi thalathatin. Keberkatan itu ada pada 3 perkara. Fil jamaah, pada berjamaah, watharid, makanan namanya tharid, was-suhur, dan makan sahur. Dan suhur, ya, suhur, makan sahur. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabarani, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Abi Shaybah, Imam Abdul Razzaq, Imam Abu Ya'la, Imam Abu Awanah, dan Imam At-Tayalisi. Alhamdulillah, bahagia rasanya kita menyebut nama orang-orang yang salih ini, kerana guru kepada Imam Syafi'i, Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika disebut nama orang salih, turun rahmat di tempat disebut. Kalau kita sebut sekarang ni kan tempat kami syuting ini, kan tempat inilah turunnya barakah. Tuan-tuan puan-puan yang mendengar pengajian ini, tempat rumah tuan-tuan lah diturunkan barakah. Kalau di konti radio TV, begitulah juga di mana pun. Sebab itu ketika berbicara itu sebutlah nama orang-orang yang saleh, turun rahmat di situ, insya-Allah. Baik, mari kita lihat apakah yang disebutkan 3 perkara tadi. Ada barakah di situ tu. Apa dia barakah? Ulama katakan barakah ini sesuatu yang memberi kebaikan dan berterusan. Ia seperti air mata air, keluarnya sedikit tetapi akhirnya memenuhi sumur ataupun perigi yang dia itu sangat barakah. Apa dia barakah? Airnya sendiri itu adalah barakah. Apa dia? Memberi kebaikan pada orang. Kalau kita minum air, kan menghilangkan haus. Binatang-binatang minum air menghilangkan dahaga. Demikian digunakan untuk memasak, untuk mencuci pakaian, untuk menyiram pokok tumbuh-tumbuhan, pokok bunga. Itu kan baik. Air tu sendiri adalah baik, bagus, tu namanya barakah. Dengan sifatnya tadi, keluar sedikit demi sedikit tapi penuh. Walaupun sedikit tetapi memenuhi perigi, itu namanya barakah. Kalau mubarak, itu memberi keberkatan, kebaikan pada orang lain. Sebab itu kita sebut bulan Ramadan al-mubarak. Kenapa? Sebab Ramadan itu sendiri barakah. Ramadan itu sendiri barakah, dan dia memberikan keberkatan pada orang lain. Mubarak. Kenapa? Kan dapat pahala sebanyak-banyaknya kita pada bulan ini. Orang-orang miskin, alhamdulillah, dibantu, ditolong. Taklah mereka lapar, sebab ada sahaja jiwa-jiwa yang nak menolongnya, membantunya. Itu maksudnya memberi kebaikan pada yang lain, itu namanya mubarak. Sebab itu kita panggil Ramadan mubarak. Masya-Allah. Baik. Itu
Itu maksudnya barakah, walaupun sedikit tapi barakah. Itu yang kita nak hadirin. Baik. Satu, pada berjamaah. Kalau kita berjamaah, solat berjamaah barakah. Apa dia? Pahala banyak kita pun dapat. Bila kita duduk dalam satu jamaah dan berkumpulan, kan ada kekuatan kat situ. Kalau kita bermesyuarat ramai lagi bagus, banyaklah idea-ideanya. Kalau orang tengok kita ramai, tak berani mereka nak mengganggu-gugat. Itu kan baik. Ada hadis menyebutkan innama dhi'bu, sesungguhnya serigala itu makan kambing yang sekok-sekok. Kalau dalam jamaah tak berani dia nak pi rapat. Naam. Baik. Pertama sekali jamaah tadi. Yang kedua al-tharid, roti tharid. Apa dia roti tharid? Mari kita tengok. Tharid ialah roti yang diremuk-remukkan, kemudian dicampur dengan kuah daging. Allah, tengah duk puasa ni nah, cukup tang tu saja, jangan syarah panjang. Nah, roti dia diremuk-remuk, kuah apa nama daging. Tu namanya roti tharid. Orang panggil roti tharid. Walau roti dah tu, diremuk-remuk kuah. Masya-Allah. Ini antara makanan yang terbaik, makanan yang famous dalam masyarakat orang Arab. Dan makan sahur, kita makan sahur itu, apakah makan, apakah minum, ada keberkatan padanya. Memang banyaklah keberkatan. Satu, makan itu sendiri untuk menguatkan tubuh badan kita, tambah energi nanti menghadapi hari esoknya berpuasa sepanjang hari. Yang kedua, kesempatan bangkit, lalu kita terus qiyamul lail yang mungkin payah kita nak buat di bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lain. Yang ketiga, boleh kita berzikir, bermunajat di keheningan malam itu. Sebab itu malam itu ada rahsia-rahsianya. Karena itu ada rahsia malam itu berlakunya peristiwa besar pada waktu malam. Karena barakah dan rahsia malam. Apa dia? Isra' dan Mi'raj kan berlaku waktu malam. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kan peristiwa Isra' itu dan Mi'raj lah berlaku pada waktu malam. Turun Al-Quran malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, malam, lailah, malam. InsyaAllah nanti kita akan bicarakan kenapa dalam menyebut malam Isra' Mi'raj Allah sebut lailan ataupun lail. Kenapa ketika menyebut Lailatul Qadar Allah tak sebut Lailul Qadar, tetapi Lailatul Qadar? Ada rahsianya tu. Kita akan bicarakan pada hari ke-20 nanti insya-Allah. Terus bersama dengan kita nanti insya-Allah ya. Baik. Juga malam Nabi Musa bermunajat dengan Allah pada waktu malam. Wa wa'adana Musa 40 lailatan, 40 malam. Nabi Musa keluar bersama dengan Bani Israel daripada bumi Mesir, lari daripada kaum Qibti, Fir'aun dan penduduk Mesir itu berbangsa Qibti pada waktu malam. Banyak sebenarnya ya. As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani, beliau tulis satu kitab khas tentang apa rahsia malam itu. Masya Allah. Jadi kan malam itu tadi kita dapat bertahajud, dapat bermunajat. Sebab itulah waktu suhur itu. Suhur maksudnya waktu makan malam tu kan. Waktu makan, waktu sahur. Makan ketika waktu sahur, itulah namanya suhur. Ada keberkatan. Baik. Hadis yang ke-57 kita akan sambung biiznillah pada hari esok insya-Allah ya, Selasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setakat ini dahulu hadirin. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.